Kemegahan waktu oleh Raymond Wheel. Raymond Wheel, daya kreasi masa. Masa dari Raymond Wheel. Buletin Utama bersama Fuad Abdul Rahman dan Elzah Aziz Fauzi. Buletin Utama 14 Mac. Kerajaan Persekutuan memperuntukkan 250 juta ringgit untuk mengatasi masalah bekalan air di Melaka. Tarikh puasa dan Hari Raya antara Malaysia, Indonesia dan Brunei dijangka diselaraskan mulai tahun depan. Kerajaan Persekutuan meluluskan peruntukan 250 juta ringgit kepada Kerajaan Negeri Melaka bagi membantu mengatasi masalah kekurangan air yang semakin tenat di negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad berkata beliau juga akan mengarahkan Kerajaan Negeri Melaka supaya mengumumkan laporannya mengenai punca masalah itu. Ketika bercakap pada sidang akhbar di Kuala Kangsar, Datuk Seri Dr. Mahathir berkata Jemaah Menteri juga menetapkan bantuan jangka pendek dan jangka panjang yang akan diberikan kepada Kerajaan Negeri Melaka. Bantuan 250 juta ringgit itu juga, kata beliau, bagi membolehkan Kerajaan Negeri Melaka melaksanakan projek membina saluran paip dari Sungai Muar di Johor ke empangan Durian Tunggal di Melaka untuk mendapatkan bekalan air baru. Menurut beliau, setakat ini Kerajaan Persekutuan meluluskan bantuan segera 24 juta ringgit sebagai langkah jangka pendek. Itu kita telah memberi sebanyak 24 juta dan ditokok oleh Kerajaan Melaka 10 juta jadi 34 juta untuk menggali satu kolam yang besar untuk menakung air. Mengenai hasrat Kerajaan Persekutuan untuk mengambil alih perkhidmatan bekalan air di semua negeri, Datuk Seri Dr. Mahathir berkata cadangan itu belum mendapat sokongan bulat. Ini kerana, kata beliau, ada antara kerajaan negeri yang merasakan langkah itu menjejaskan pendapatan mereka yang meraih keuntungan daripada perkhidmatan bekalan air. Bagaimanapun, Perdana Menteri berkata negeri-negeri berkenaan sebenarnya tidak meraih keuntungan banyak daripada perkhidmatan itu. Ini kerana perkhidmatan itu membabitkan kos yang tinggi seperti pembinaan empangan yang membawa beban hutang kepada pihak terbabit. Datuk Seri Dr. Mahathir menegaskan bahawa Kerajaan Persekutuan bersedia untuk mengagihkan hasil daripada jualan air kepada kerajaan negeri yang kaya dengan bekalan air. Dan Kerajaan Pusat tidak berniat untuk menyimpan sebarang keuntungan. Kalau ada, katalah sebuah negeri itu memberi bekalan air yang banyak, maka kalau kita bekalkan kepada negeri lain, sebarang keuntungan boleh diberi balik kepada kerajaan negeri yang mempunyai air banyak. Sebelum ini, Perdana Menteri merasmikan Jalan Bendang Kering ke Tanjung Belanja dan bangunan baru Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Cawangan Perak di Kuala Kangsar. Di sidang akhbar yang sama, Perdana Menteri berkata kerajaan merancang untuk membina kilang pelbagai guna bagi menghasilkan dan mengedar hasil kraftangan negara dan lebih meluas dan sistematik. Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia yang ditugaskan membina kilang seumpama itu akan bertanggungjawab bagi pengurusan dan pemasaran hasil berkenaan. Datuk Seri Dr. Mahathir berkata Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia merancang membina kilang pelbagai guna yang akan mempunyai badan khusus bagi memasarkan hasil kraftangan kilang berkenaan di dalam dan luar negeri. Kilang itu akan membolehkan pengusaha memberi tumpuan kepada menghasilkan kraftangan, sementara aspek bekalan mentah dan pemasaran akan dikendalikan oleh pengurusan kilang berkenaan. Kalaulah ada mana-mana pihak ingin memasuki dalam bidang kraftangan ini, mereka hanya mengambil tempat dalam satu multi-purpose factory dan mereka boleh dapat bekalan yang dibeli oleh central agency ini dan mereka cuma keluarkan barang itu dan diserah kepada pihak pengurusan untuk memasar. Perdana Menteri berkata pengusaha akan dikendaki membayar pengurusan kilang berkenaan bagi perkhidmatan terbabit. Sebelum itu, ketika merasmikan kompleks baru bengkel pengeluaran dan latihan kraftangan Perak, Datuk Seri Dr. Mahathir berkata masanya telah tiba untuk industri kraftangan mengeluarkan hasil secara besar-besaran atau mass production. Kalau scarf Malaysia ni, dia tadi beritahu kat saya, dia kata di Germany
permintaan cukup banyak. Tapi scarf, apa nama scarf lah? Selendang 4 sagi lah. Scarf kita itu dalam dunia ada satu je. Satu design satu je. Kerana dia dibuat daripada mula sampai akhir oleh satu orang. Dan dia tak boleh nak buat berkali-kali dengan design yang sama, dengan warna yang sama dalam jangka masa yang sama. Dengan itu harga tentu tinggi. Sebaliknya kalau kita boleh susun kerja supaya diaturkan kerja ini, satu orang cuma draw lilin dia saja, satu orang bubuh colour ini saja, satu orang basuh saja, satu orang buat macam ini saja, maka kita boleh ada assembly line untuk mengeluarkan scarf ini dengan kualiti yang tinggi, dengan design dan warna yang sama dalam jangka waktu yang ditetapkan. Dengan itu harga scarf ini akan menjadi murah, lebih banyak boleh dijual oleh kita dan sudah tentu lebih banyak kita untung. Perdana Menteri juga berkata sikap sambil lewa oleh pengusaha terhadap hasil kraftangan mereka harus diganti dengan semangat baru agar tidak ketinggalan oleh arus pembangunan. Selepas majlis itu, Datuk Seri Dr. Mahathir dan isteri melawat sekitar kompleks selama 1 jam untuk melihat kerja-kerja kraftangan dihasilkan. Malaysia, Brunei dan Indonesia dijangka melaksanakan penyeragaman tarikh bermulanya puasa dan hari raya mulai tahun depan. Perbincangan untuk menyelaras ruqyah untuk menentukan anak bulan Ramadan dan Syawal berlangsung di Ibu Negara pagi tadi. Pertemuan tidak rasmi ini dihadiri Menteri Agama ketiga-tiga negara. Malaysia diwakili Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Abang Abu Bakar Mustafa, Indonesia oleh Menteri Agamanya Haji Munawir Syadzali dan Brunei oleh Menteri Ahli Agama Pehin Orang Kaya Ratna Diraja, Datuk Seri Utama Dr. Ustaz Haji Muhammad Zain. Menurut Datuk Abang Abu Bakar, urusan ke arah mengadakan takwim yang seragam untuk menentukan bermulanya puasa dan hari raya memang dinanti-nantikan oleh masyarakat Islam rantau ini. Bagaimanapun penyeragaman itu jika disetujui, dijangka hanya berkuat kuasa mulai tahun depan. Turut dibincangkan kerjasama bidang dakwah, strategi untuk membantras kerosakan akidah Islam dan kawalan barang serta makanan orang Islam. Ini termasuk mewujudkan piawaian untuk takrif halal. Ketua Polis Negara Tan Sri Hanif Omar menyifatkan komplot mengeluarkan Sabah daripada Malaysia sebagai perbuatan sia-sia. Bagaimanapun tegas beliau, komplot itu akan disiasat hingga ke akar umbi. Setakat ini, menurut beliau, polis masih menyiasat sejauh mana pembabitkan negara ketiga dalam komplot itu. Katanya tindakan akan diambil jika perlu dan bila tiba masanya. Tan Sri Hanif berkata polis tidak menghadapi masalah berhadapan dengan ancaman sedemikian kerana ia berjaya mengatasi keadaan yang lebih buruk daripada itu. Ditanya sama ada komplot itu mempunyai hubungan dengan parti politik di Sabah, Tan Sri Hanif berkata setakat ini pihak polis tidak mengaitkan dengan mana-mana golongan. Sementara itu dalam teks ucapan sempena sambutan Hari Polis ke-184 yang dibacakan oleh timbalannya Tan Sri Abdul Rahim Muhammad Noor, Tan Sri Hanif berkata tumpuan dekad 90-an adalah untuk memantapkan bahagian jenayah. Tumpuan baru itu menurut beliau adalah berikutan peletakan senjata oleh anggota Parti Komunis Malaya atau PKM. Menurut Tan Sri Hanif, tugas membantras jenayah yang akan diberi perhatian termasuk penyeludupan senjata api, penyalahgunaan dadah, kegiatan mencuri balak dan penerokaan tanah secara haram. PDRM juga katanya bersedia menghapuskan kegiatan lanon dan pencerobohan perairan Malaysia. Dalam ucapan ini, beliau juga mengumumkan pelaksanaan semula sistem Saleh yang diberhentikan pada tahun 1970-an. Sistem Saleh diperkenalkan pada 1967. Semasa diperkenalkan, sistem itu bertujuan mengeratkan hubungan rakyat dan polis. Bagaimanapun menurut Tan Sri Hanif, sistem itu akan diubah suai sebelum dilaksanakan. 540 pegawai, 750 anggota dan lebih 400 kaki tangan awam menyertai perbarisan ini. Kemudahan pelajaran yang disediakan harus dimanfaatkan sepenuhnya oleh pelajar dan guru untuk mencapai tahap pendidikan yang lebih cemerlang. Menteri Pendidikan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan menyediakan kemudahan asas yang mencukupi di sekolah-sekolah tetapi pelajar dan guru harus memastikan kemudahan itu digunakan dengan sempurna. Kata Datuk Seri Anwar, dahulu pelbagai pihak menyeru kementerian memantapkan bahasa Melayu di sekolah tetapi sekarang yang timbul ialah kelemahan bahasa Inggeris.
Katanya soalnya sekarang, segala kemudahan asas memang mencukupi, tetapi ia harus dimanfaatkan untuk menghasilkan pencapaian yang dikehendaki. Beliau berkata demikian di Majlis Penyampaian Hadiah Bestari Muda 1991 Public Bank. Sementara itu, di Kementerian Pendidikan petang tadi upacara ringkas pertukaran tugas berlangsung antara Datuk Seri Anwar dan Datuk Dr. Sulaiman Daud. Datuk Seri Anwar akan memulakan tugas barunya sebagai Menteri Keuangan menggantikan Datuk Paduka Daim Zainuddin mulai esok. Manakala portfolio pendidikan diambil alih oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Dr. Sulaiman Daud. Ketika bercakap kepada pemberita, Datuk Dr. Sulaiman berkata, beliau akan meneruskan dasar pendidikan Datuk Seri Anwar. Lagi kumpulan merancang kemasukan pendatang tanpa izin dikesan. Berita lanjut selepas ini. Siasatan untuk membendung kegiatan itu sedang dijalankan. Penguasa Abdul Rashid berkata, siasatan untuk membantras kemasukan pendatang haram Indonesia itu sedang dipertingkatkan. Tahun lalu lebih 700 pendatang haram ditahan berbanding 400 tahun sebelumnya. Sehubungan itu, polis menahan penduduk tempatan yang terbabit menyembunyikan pendatang haram. Mereka akan dihadapkan ke mahkamah tidak lama lagi. Menurut penguasa Abdul Rashid, semua pendatang haram yang ditangkap diserahkan kepada Jabatan Imigresen. Antara kawasan pendaratan pendatang haram terbabit menurut aduan orang ramai ialah Kampung Pantai, Teluk Kemang di Port Dickson. Penguasa Abdul Rashid sebelum ini merasmikan Hari Polis peringkat Negeri Melaka. Kaset dan peralatan untuk kegiatan cetak rompak bernilai lebih RM400,000 dirampas dalam 2 serbuan berasingan di Pulau Pinang hari ini. Serbuan pertama, unit penguatkuasaan hak cipta Kementerian Perangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dibuat di Lorong 6 Cangkat Minden di Glogor. Serbuan ini diketuai oleh penolong pegawai unit itu Encik S. Kulasegaran. Dalam serbuan ini, 35,000 kaset yang dicetak rompak dirampas. 2 lelaki ditahan dan sebuah kereta turut dirampas. Menurut Encik Kulasegaran, hasil serbuan ini adalah yang terbesar bulan ini. Serbuan kedua dibuat di Taman Hijau Greenland. Antara yang rampas adalah alat perakam dan mesin cetak kaset ini. Dalam serbuan ini, di Minden High, di Cangkat Minden ni, kita telah pun menyita sebanyak 35,000 kaset audio ataupun kaset yang mengandungi karya muzik. Sebaliknya di Taman Hijau, kita telah pun menyita banyak perikaan ataupun alat-alat digunakan untuk membuat pita muzik ni, dan nilai alat-alat perikaan ini adalah sebanyak 60,000. Beliau percaya kegiatan di kedua-dua tempat itu dijalankan oleh orang yang sama. Harga-harga saham di Bursa Saham Kuala Lumpur ditutup bercampur-campur setelah tekanan jualan yang berterusan mengurangkan keuntungan awal. Indeks komposit BSKL naik 1.24 mata kepada 594.23, manakala indeks perusahaan untung 2.42 mata menjadi 1,151.28. Sejumlah 138 kaunter mencatat kerugian berbanding 78 kaunter untung, manakala 45 kaunter lain tidak berubah. Berikut saham paling cergas serta urus niaga Amanah Saham Mara dan Amanah Saham Nasional esok. Pada kapal Exxon Valdez pada tahun 1989 di Alaska. $900 juta ialah bayaran denda, sementara $100 juta lagi sebagai bayaran ganti rugi ke atas kerosakan yang mendatangkan kesan ke atas alam sekitar Alaska. Menurut Thornburg, denda yang dikenakan ke atas Exxon ialah yang terbesar pernah dibuat berhubung kes kerosakan alam sekitar. Gubernur Alaska Walter Hickel mengalung-alungkan tindakan denda yang dikenakan ke atas Exxon.
Di Berkshire Barat, London, sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh dan 25 cedera dalam nahas jalan raya membabitkan 46 kenderaan. Polis Peronda Lebuh Raya berkata kemalangan berlaku kerana kabus tebal dan pemandu tidak mematuhi arahan supaya mengurangkan laju. Sekurang-kurangnya 12 lori dan 20 kereta terbakar menyebabkan beberapa penumpang hangus. 15 kereta masih terbakar selepas 3 jam berlaku kemalangan. Nahas ini berlaku di kawasan jalan raya yang paling sibuk di Eropah dan laluan menghubungkan timur barat Lebuh Raya M4 dekat Hungerford ini ditutup buat sementara waktu. Dalam kejadian lain di Kanada, 9 mayat peminat gelunsur salji ditemui selepas kejadian salji runtuh di pergunungan Bugabo di British Columbia. 4 rakyat Britain, 2 Perancis, seorang rakyat Amerika, seorang dari Jerman dan seorang dari Meksiko terbunuh dalam kejadian salji runtuh yang dianggap paling buruk di Kanada. Mangsa runtuhan salji inilah antara 13 kumpulan pelancong yang menaiki helikopter menuju pergunungan Bugabo untuk bermain gelunsur salji. Kawasan pergunungan ini dianggap antara kawasan gelunsur salji terbaik di dunia. Seorang jurucakap syarikat yang menganjurkan lawatan ke kawasan ini berkata 10 daripada 13 mangsa yang terbunuh terperangkap dalam timbunan salji dekat sebuah pondok persinggahan. Kita lihat pula keadaan cuaca esok. Seluruh negeri dijangka cerah pada sebelah pagi, manakala sebelah petang hujan panas atau ribut petir dijangka di Johor Barat, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Sabah dan Sarawak cerah. Berikut cuaca beberapa bandaraya utama esok. Musim silih berganti, namun Tai tetap selembut sutera. Zoo Negara mendapat pengundi baru hari ini. Untuk berita lanjut, pastikan bersama kami di akhir buletin. Benson & Hedges membawakan untuk anda Benson & Hedges Siri Golf Antarabangsa memaparkan Australian PGA Championship. Saksikan detik-detik menarik acara berprestij ini. Benson & Hedges International Open. Lihatkan para pemain golf terkemuka dunia dalam siri menarik ini. Tepat pukul 12 suku tengah hari, Mas Ayu melahirkan anak betina. Ini adalah anak kedua bagi Mas Ayu. Kelahirannya dikendalikan oleh pegawai veteriner Zoo Negara Encik S. Velayan. Selain susu ibunya, ia akan diberi makanan seperti lobak merah dan buah-buahan. Kelahiran pertama 2 tahun lalu juga melahirkan zirafah betina yang diberi nama Masyura. Menurut jurucakap Zoo Negara, satu pertandingan mungkin diadakan untuk memilih nama yang sesuai bagi anggota baru keluarga zirafah ini. Jika Zoo Negara Kuala Lumpur mendapat penghuni baru, lain pula yang berlaku di sebuah zoo di Fort Myers, Florida. Kita lihat rakaman video ini. Video ini dirakamkan oleh seorang juru kamera amatur. Gambar ini menunjukkan seorang jurulatih zoo memukul kepala Benjamin, seekor harimau bintang dengan sebatang kayu panjang berukuran 4,5 meter. Gambar ini diserahkan kepada kumpulan yang melindungi haiwan teranyaya dan satu aduan dibuat. Kumpulan itu mendakwa perbuatan yang dilakukan oleh jurulatih ini amat ganas, tetapi jurulatih berkenaan mempertahankan tindakannya dengan alasan harimau ini terlalu ganas dan sering mencederakan seekor harimau lain dalam sangkar yang sama. Dengan itu, sekian buletin utama untuk malam ini. Selamat malam dan selamat menonton.